Hai, Assalamualaikum. Ada boleh dengar suara Kak Ita tak? Kak Ita ada cabaran dengan MacBook ni, dia tak bagi Kak Ita berinteraksi sepenuhnya dengan you all. So, minta maaf ya, ada tergendala, siaran tergendala sebentar. So, kita dah nampak, tadi dah ada intro kan. So, untuk pada malam ini ya kita bersama dengan program iaitu program Fit for Ramadan untuk pada malam ni dan kita boleh share screen tak ni? Ya, MacBook ni tadi dia marah kita nak share screen. Okey, sekejap ya. Okey. So, okey. Dia tak bagilah kita nak share screen. Okey, tak apa. Kerana kita tak nak melewatkan masa. Tentang Kak Ita tak penting. Ya. Apa yang penting adalah kita dah bersama dengan kita punya guest speaker pada malam ni dah sangat-sangat ready. Ya, 20 minit sebelum kita buka link guest speaker kita dah ada dan alhamdulillah nampak sihat, sejahtera, aman damai orangnya. Okey. So kita Kak Ita persilakanlah. Seterusnya adalah guest speaker kita iaitu Coach Nur Azman bin Makno, Get Team Member 25RO. Alhamdulillah bersama dengan kita. Ustaz sihat? Boleh unmute Ustaz? Okay, sihat. Sihat Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Kak Ita menjadi MC pada malam ni. Jadi boleh saya teruskan? Okay, Kak Ita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan indillah barakatan thayyibah. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Kalau anda mendengar suara saya, type 1515. Kan kita test audio dulu. 1514 Akmal Rashid, wrong number. Macam mana ni? Jari besar ni. Dia kecilkan sikit. Okey, terima kasih 1515, syurga buat anda semua. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Maknanya suara saya jelas, kedengaran loud and clear. Jadi Kak Ita, maknanya saya kena share slide ni kan? Kalau saya share slide, kejap kena prank. Okey, sekejap saya share slide. Share slide, okey, ada slide saya, tu dia. Ini bukan prank Ustaz. Keluar. Mana slide saya? Sekejap mana slide saya? Kan. Banyak sekali bahas. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi man tabi'ahu wa wala. Lagi sekali kita buka majlis dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haiza Raud tak dengar. Kenapa? Haiza Raud mungkin tak connect dial through phone Cuba cek balik setting tu sebab orang lain boleh dengar 1515. Baik. Jadi alhamdulillah, jadi sebelum saya memulakan bicara, mungkin ramai yang belum kenal mungkin ada orang baru dalam ni klik join audio. Yes, terima kasih Yati. Jadi mungkin ada yang belum kenal, jom saya perkenalkan diri saya dulu. Saya bernama Nur Azman bin Makno, bersama dengan isteri saya ada di sebelah, dia bertugas sebagai Asian team. Macam ramai kan, tapi dialah yang menyediakan audio, yang menyediakan refreshment, yang menyediakan seranta dan perhubungan. Masya-Allah, tabarakallah. Nampak? Satu tapi macam ramai. Okey. Jadi sedikit background, latar belakang diri saya. Saya bernama seperti yang disebutkan tadi, masih muda, 44 tahun.
berlatar belakangkan pendidikan, Master of Education, saya ada master, dan saya ijazah sarjana muda pengajian ilmu wahyu daripada Universiti Islam Antarabangsa ataupun International Islamic University dalam bidang pengajian fiqh dan usul. Dan saya bekerja, pengalaman kerja saya selama 16 tahun dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan baru bersara pada 1 hari bulan 4 2020 sempena pandemik. Jadi bila saya bersara, satu dunia bercuti. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Saya bersara, satu dunia bekerja dari rumah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Kan? Semua dengan izin Allah. Jadi kan, thank you bagi cuti. Terima kasih kepada Allah memberi kebebasan masa kepada anda semua, dan Allah tambah sedikit lagi untuk saya dan juga keluarga kebebasan kewangan. Bukan saya dan keluarga saja, bahkan saya, keluarga dan juga ahli keluarga nutrisi Herbalife yang lain. Jadi kalau anda ingin follow jejak langkah ini pun dialu-alukan. Dan ada beberapa hari lagi, hari ini 27, 28 9, 30, 31, 1 hari bulan, 3, 4 hari lagi. Maka ulang tahun persaraan saya yang pertama. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dulu saya takut nak bersara ni, apa jadi ke aku kalau aku bersara. Rupanya tak jadi apa-apa. Seperti biasa juga, masa tetap berlalu. Kita tak boleh nak tunggu masa, jadi saya buat keputusan, decide. Jadi saya nak cerita hari ni, perkara-perkara yang anda perlu decide dalam hidup. Macam tu. Dan saya nak perkenalkan juga sebahagian daripada saya, orang yang paling rapat dengan saya, iaitu isteri saya sendiri, isteri baru saya. Jangan tanya di mana isteri lama. Baik, berusia 44 tahun, kami ni classmate, kawan sekolah kan. Jadi kawan sepengajian di universiti, kawan sekerja, masuk kerja pun sama-sama, pencen pun sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Jangan jealous sangat ya, Profesor Dr. Liz Hashim. Okey, dan pendidikan beliau juga mengambil ijazah ataupun master dalam education dan merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muda pengajian Islam, sarjana muda pengajian Al-Quran dan Sunnah di Universiti Islam Antarabangsa, dan juga bekerja 16 tahun dengan Kementerian Pendidikan dan bersara pada 1 hari bulan 5. Maka beliau pun akan meraihkan setahun ulang tahun persaraan. Sekarang bekerja bersama saya, bebas masa dan bebas kewangan. Saya doakan mudah-mudahan anda juga yang ada terdetik bestnya jadi macam Ustaz. InsyaAllah Allah akan makbulkan jika anda buat keputusan. Baik, next. Dan inilah yang ramai orang idamkan, tapi kita bukan nak cerita pasal ini. Saya bersara pilihan, saya bukan berhenti kerja. Bersara pilihan, saya berhenti dalam keadaan yang sangat harmoni. Saya gembira dengan anak murid, saya gembira dengan rakan sejawat, saya gembira dengan pihak pengurusan pentadbir, dan saya gembira dengan kerajaan sendiri. Sebab saya gembira dengan kerajaan sedia ada sebelum bersara, dan juga saya bersedia dengan kerajaan sekarang. Kerajaan 3 daun. Kan? Yang faham, tak faham sudah. Okey, kerajaan 3 daun ni banyak memberikan kelebihan. Senyum lebih Kak Iyad. Kak Ifah, tahniah Kak Ifah, world team. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Memberi banyak kelebihan, dan saya nak share malam ni antara kelebihan-kelebihan yang kami dapat, yang kami nikmati, yang kami dasai, dan saya nak share dengan anda semua. Siapa yang dah bersedia untuk mendengar dan menerima sharing tersebut, sila tulis kat ruang chat. Saya Ustaz, saya dah bersedia. I am ready. Type I am ready. Ready. Okay, saya ataupun ready. Saya Ustaz. Okay, terima kasih. I am ready. Okay. Saya bersedia. Ezi, Akmal, Nur Aisyah, Nurbaiti, Kak Lim. Saya doakan yang berinteraksi dengan saya ini, Allah permudahkan segala urusan anda dan hajat anda di dunia dan di akhirat. Cepat tarik aja. Kena doa begitu ya. Okey. Berapa lama dah Ustaz duduk dalam Herbalife? Kan? Berapa lama? Saya kali pertama berjumpa, bertemu mata dengan Herbalife pada 2008. 2008, masa itu jelingan manja saja, saya pun beli produk guna tapi tak dapat kesan apa-apa dan dia jadi keras macam tu je. 2008. Kali kedua saya bertemu mata lagi, berjumpa lagi dengan produk Herbalife pada 2010. Ego. Tak nak ubah kurus ni. Kan 2010 saya berjumpa dan saya guna selama sebulan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya berjaya menurunkan 5 kg. Dan Alhamdulillah juga dengan izin Allah ternaik pula selepas turun 5 kilo tu 8 kg. Dia turun naik sebab saya ingat lepas dah guna sebulan dia akan kekal sepanjang hayat. Rupanya tidak.
Jika anda berhenti membuat, maka anda akan berhenti mendapat. Itu mentor saya, Jayakumar Chaudhry ataupun Coach Jay Chow. Saya ingat kata-kata tu, kalau kita berhenti membuat, kita akan berhenti mendapat. Jadi jangan berhenti membuat, sentiasa berbuat kebaikan, sentiasa membuat perkara-perkara yang baik yang membawa kebaikan dalam hidup. Baik. Kali ketiga Allah temukan lagi dengan Nabilah pada 5 Mei 2012. Saya sangat ingat tarikh ini sebab apa? Sebab inilah tarikh keramat. Pada tarikh itulah saya bermula serius. Saya kata kali ini I want to do it. I decide. Saya nak betul-betul. Dan minggu pertama saya turun 4 kilo minggu pertama. Kemudian bulan pertama 8 kilo dan 11 bulan pertama tu saya turun 30 kilo gitulah. Jadi alhamdulillah masya-Allah semua dengan izin Allah. Jadi kali ketiga baru jadi. Jadi kalau anda kali ke berapa? Cuba tanya. Kalau kali pertama terus jadi, syukur alhamdulillah Allah bagi rahmat besar pada anda. Kalau kali kedua anda berusaha menjadi, alhamdulillah, terima kasih kerana tahniah. Kali pertama jumpa terus jadi. Kan? Kali kedua enak terus jadi. Kali ketiga bad. Tiga kali kedua. Okey. Kali pertama Idawati, alhamdulillah, tahniah kepada yang kali pertama terus jadi. Dan tahniah juga kepada yang kali kedua dan ketiga menjadi. Sebab anda ikut track orang berjaya. Okey, alhamdulillah. Sambung. Baik, inilah gambar saya dahulu. Tolong jangan buat muka terkejut sangat. Okey. Saya pun itulah senyuman yang paling manis. Saya pernah senyum. Manis kan muka dia? Relax brother, relax. Okey. Itulah senyuman yang paling manis. Saya pun tak pasti di manakah tengkuknya. Jom kita buat pertandingan mencari tengkuk abang baju hijau. Dan saya pun tak pasti berapakah kebesaran ataupun di manakah pinggang beliau. Kan? Kemudian itulah kenangan yang paling manis, baju yang satu-satunya baju yang saya ada yang saya selesa pakai daripada Pusatku Negeri Sabah, dan juga seluar yang saya selesa pakai. Sebab saya tak boleh pakai seluar yang ada pin atau yang ada butang. Kenapa? Bahaya kepada perahu-perahu kecil. Butang tersebut akan terpelanting ke depan dan mengena kepada orang di hadapan. Untuk mengelakkan, comel sangat Syeda, untuk mengelakkan daripada terpelanting ke depan, saya pakai seluar getah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi siapa geng seluar getah? Bila ni ada geng seluar getah. Dan sebelah tu, isteri lama saya. Sebelum dia menjadi transform seperti yang ada dalam gambar tu kan. Itulah dia. Saya pun kurang pasti di mana peha dan juga betisnya. Sebab lebih kurang sama je saiznya. Dan pada masa tu kembangnya banyak mangkuk. Bukan kembang semangkuk. PT Salahuddin Al-Ayyubi seluar macam ustaz. Sebelum diselesa, betul. Kita nak lipat kaki pun senang sebab apa? Dia tak perlu pakai pin. Dia pakai getah. Dia tak ada pakai butang dan sebagainya. Baik. Jadi alhamdulillah Allah jadikan kita macam ni bersebab. Ini adalah ujian Allah. Sekarang wah dia tak pakai spek. Yes, alhamdulillah, masya-Allah, dia terbalik lah. Dulu saya tak pakai, dia pakai, sekarang dia terbalik. Mata dia makin jelas melihat saya. Saya pula semakin kelabu melihat dia. Begitu. Kan? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi okey. Dan dulu rapat, sekarang makin rapat. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin merapatkan lagi hubungan, maka drink more shit. Senyum lebih sikit. Jadi apabila sel-sel senyum berhubung, maka mudah untuk senyum. Dan bila sel-sel senyum berhubung, maka melekatlah di hati. Cia. Kan? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Semua dengan izin Allah, hasil bertemu dengan nutrisi. Cinta nutrisi. Okey, sila lapkan skrin anda daripada semua yang ada itu. Okey, alhamdulillah. Okey ayah. Dan alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, oleh kerana berjaya menurunkan berat badan dan saya mempunyai isteri yang rajin ke dapur menyediakan masakan dan makanan menu diet terviral. Nah, ini real punya viral, bukan buat-buat punya viral. Dan alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, ni masuk dalam saya tengok media apa, ada 14 media yang ambil masa tu. Yang ambil mula-mula M Star Online. Kemudian tersebarlah ke merata-rata lah KPM, cempedak cheese, kodok cheese, sirap limau dan sebagainya. Dan mulanya saya share gambar bekal saya 30 hari dalam grup suku-suku separuh. Masa tu saya nak pergi ke Sembahyang Jumaat. Tak sangka itulah detik terviral. Saya menerima beribu lead. Sehingga sekarang masih lagi tak buka lead tersebut. Sebab tak terlalu banyak yang masuk bertanya nak join program.
Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila kita tanya balik nak join program ke, dia pun klik-klik kat kita balik. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Dan yang paling best, masuk dalam akhbar bukan Melayu, iaitu akhbar China Press. Dan saya suka sebab Mr. Steven, kita punya General Manager Malaysia, Herbalife Malaysia, dia petik gambar ni berbual dekat dia punya wall sebab ada perkataan di tengah-tengah tu. Siapa yang bangga? Siapa yang berbangga ada perkataan tengah-tengah tu. Saya memang kalau ditoreh tangan ini keluar darahnya warna ikut hari syek hari tu. Kalau saya minum shake coklat, darahnya coklat. Kalau saya minum shake strawberry, darahnya strawberry. Kalau minum shake cookies and cream, darahnya manis ibarat cookies and cream. Kan? Gitulah. Jadi alhamdulillah berbangga. Dan banyak lagi dalam sirap limau, dalam Mstar online, tajuk yang kalau kita baca copywriting dia memang power. Jadi saya belajar bagaimana para wartawan buat copywriting. Ada nama Yati Nazli lah kat situ. Like by Ramzani Rahman and Yati Nazli kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada juga tertipis nama situ kan. Mama Rimau. Okey. Dari 130 ke 65 kilo. Kan. Jadi itulah yang kenangan yang membuatkan saya rasa wow, bestnya duduk dalam industri ni. Industri turun berat, industri jadi sihat. Dan tajuk ini paling ganas lah sebab saya nak pergi kelas, pergi sekolah pun masih di sekolah, anak-anak murid tengok saya atas bawah satu hari tu kan. Saya tak tahu sebab apa, tiba-tiba dia orang semua nak berselfie, nak ambil gambar, cikgu-cikgu pun tiba-tiba jadi baik kan. Rupanya hari tu viral. Kan guru makin kacak lepas turun 65 kilo. Saya pun tak tahu di mana kacaknya, tapi saya bersyukur dengan kekacakan yang Allah bagi itu kan. Mungkin guru tu nak menulis patah kapurnya ataupun nak menulis tak keluar pen dakwahnya kan dan sebagainya lah. Itu tak tahulah real life ke yang cerita buat-buat saya pun tak pasti. Baik. Next. Baik. Jadi semua tu punca dia sebab Malaysia merupakan populasi yang paling banyak penduduk yang berat badan, dan saya termasuk dalam kategori tersebut. Dan Assalamualaikum, adakah anda juga termasuk dalam kategori tersebut? Tepuk dada, tanya perut. Okey. Dan 44% berbanding negara-negara lain. Contohnya Thailand tempat yang kedua, Singapura tempat yang kedua, tapi Malaysia bayangkan dia punya prospek ataupun maknanya orang keliling kita ni ramai lagi yang perlu kita bantu. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita semua. Pegang dada, tanggungjawab aku. Tanggungjawab aku untuk bimbing masyarakat jadi sihat. Jadi lepas ni kita kena bantu coach kita, bantu tim kita, bantu semua orang, bantu Herbalife untuk menyampaikan misi dakwah sihat ini, mujahadah sihat ini. Baik. Dan kalau kita lihat, satu daripada dua dewasa yang ada dalam Malaysia ini dalam kategori obes. Dalam kategori obes. Kalau kita tengoklah, kita ada dua orang, mesti salah seorangnya obes. Mesti salah seorangnya obes. Dan obes dalam kategori obes. Dan satu daripada dua dewasa obes abdomen. Maknanya perutnya besar, perutnya buncit. Dan 68% daripadanya adalah perempuan. 64.8% perempuan etnik India dan 60 ke 64 tahun. Kan? Nampak? Punca penyakit obesiti ni dikaitkan dengan 3 penyakit yang biasalah. Iaitu yang pertama diabetes, kencing manis. Mana kalau dia kencing tu, bila air kan semua hurung agaknya lah kan. Dan hipertensi, tekanan darah yang tinggi dan juga penyakit kardiovaskular yang melibatkan jantung. Jadi siapa yang dah ada simptom, jadi kena berhati-hati, kena ambil tindakan mulai sekarang. Ramai orang ingat, saya dulu ingat, wah sihat ustaz badan makin sihat ustaz. Nampak? Orang doa sihat tapi sebenarnya dia perli. Orang kita pun kan reda dengan perlian tersebut. Jadi saya tukar dah. Bila sebut sihat tu alhamdulillah, tapi saya tak naklah sebut orang sihat tu gemuk. Gemuk itu sihat. Tak, sebenarnya kena betul tukar. Gemuk itu tidak sihat. Dan tak semestinya kurus itu pun sihat. Yang sihat ni dia kena betul-betul sihat, kena buat medical check up. Baik. Dan ini kata-kata Menteri Agama bekas mufti kita, untuk kita melawan pandemik yang ada sekarang ini, kita kena sihat. Sebab itu kalau kita tengok mereka yang terkena jangkitan adalah mereka yang di kalangan orang yang lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang memang dah ada penyakit.
Jadi untuk mengelakkan kita daripada kena penyakit yang membawa maut ni, yang seluruh dunia ni, yang bercuti seluruh dunia ni, maka kita kena hidup sihat. Jadi tuntutan sihat itu adalah wajib. Lalu, Assalamualaikum. Tuntutan sihat itu adalah wajib. Tak ada gemuk itu sihat, betul Diana? Tak ada. Kena buat full medical check up baru kita tahu kita ni sihat ataupun tidak. Kadang-kadang kita tak pernah buat check up tapi kita rasa kita sihat. Kena check, kena check. Baik. Apa punca dia? Punca tak sihat. Punca dia adalah tabiat pemakanan. Apa yang masuk dalam badan kita itu adalah punca dia. Apa yang masuk dalam badan melalui perut, melalui mulut. Kita ni asyik masuk. Kita tak tengok kita punya keluar macam mana. Keluar pun sama yang masuk lah. Kalau yang masuknya jenis berminyak, berlemak, yang keluar pun sama 2 kali 5. Baik. Jom kita tengok apa yang kita makan sebenarnya setiap hari. Kita makan terlalu banyak gula. Gula ni adalah sumber kepada penyakit. Sumber kepada kanser. Sumber kepada banyak punca penyakit. Garam. Kadang-kadang saya tak makan gula Ustaz. Ya, tak makan gula tapi minum air manis. Baik. Kemudian garam. Garam dalam makanan kita. Kita tabur banyak garam. Lebih daripada keperluan badan. Dan bagi non-Muslim, minum alkohol. Dan makan makanan yang berlemak. Dan lemak itu tidak sihat. Dan makan banyak karbo. Banyak karbohidrat. Karbo ini juga gula. Sumber gula. Jadi itu yang kita makan terlalu banyak setiap hari. Kalau mungkin anda tidak bersama dengan nutrisi herbal ini, anda takkan kenal, anda takkan sedar, anda takkan pernah ikut diet suku-suku separuh. Ikut hari ni, 3 hari lepas tu tinggal. Sebab apa? Sebab tak konsisten. Sebab apa? Sebab tak ada group. Sebab apa? Sebab tak ada komuniti yang sama. Dan apa yang kita kurang? Kita kurang makan protein. Kita ambil nasi banyak dalam pinggan, tapi ikan kita kecil, ciput, ayam kita kecil sikit. Itu bukan diet suku-suku separuh, kata tim Coach Abdullah, kata itu diet 3 suku namanya. Dan kita juga kurang ambil vitamin, sayur tak nak makan, minerals, phytonutrient, serat, buah tak nak makan, dan air tak nak minum. Air tu botol 1.5 liter ataupun botol 500 ml tu 3 hari baru habis sebelum jumpa belah. Siapa macam tu? Kan? Bila coach kata, Kak kena minum banyak ni Kak, 1 botol ni. 1 botol, tunjuk. Terkejut dia. Kak biasa botol tu Kak 3 minggu baru habis. Masya Allah. Bukti. Sebab tu kencingnya busuk, kencingnya kuning. Sebab itu tak sihat. Sebab tak ada air masuk dalam badan. Badan kurang air. Bila tanya dah banyak minum? Dah banyak minum. Baru lepas minum teh tarik. Na'udzubillah. Kan? Baik suara tak kuat sangat tak kuat. Saya rasa saya dah menjahit kuat tadi. Mungkin kena upkan audio anda. Okey. Baik. Kenapa? Okey, jom kita kenal apa itu makro dan mikronutrien. Okey, yang lain jelas tak suara? Okey, jelas. Okey, terima kasih. Kalau tak jelas tu mungkin kena upkan sikit anda punya volume. Kalau dekat YouTube tak clear, mungkin upkan volume pada YouTube tu. Baik. Makronutrien yang besar ni, makro ni protein, karbohidrat dan lemak. Protein, karbohidrat dan lemak itu yang duduk dalam pinggan kita suku-suku dan separuh tu. Dan mikronutrien adalah sumber-sumber yang tadi, mineral, fiber, phytonutrien. Itu yang perlu ada dalam kombinasi makanan kita. Yang selama ni, yang sebelum kita duduk dalam Herbalife, sebelum kita jumpa dengan grup coaching online, sebelum kita jumpa dengan kelab, kita tak peduli pun pasal itu, tak ambil endah pun. Dan kalau kita ambil endah pun sekejap saja. Tapi percayalah, lepas duduk je dalam aura positif ini, terus kita berubah. Sebulan terus dapat penurunan 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo dan sebagainya. Dan sehinggalah anda dapat hasil pada hari ini. Kan? Sebab apa? Sebab anda dah mula makan seimbang. Sebab tu pentingnya makro and mikronutrien dalam kehidupan. Baik, Alhamdulillah. Kalau kita cukup lengkap mikro dan makronutrien, maka kehidupan kita akan semakin sihat. Kita kena ambil yang cukup.
Keperluan makanan yang cukup, jangan makan berlebihan. Kurangkan manis, masin, lemak dan minyak. Banyakkan minum air, cukupkan rehat, jangan stres. Selesai. Dan itulah yang kita nak tekankan. Kita nak bagi rehat, kita nak ajar dalam Ramadan. Dan kita nak jumpa Ramadan ni. Berapa hari lagi nak Ramadan? Baik. Ni hakikat. Kita ada berapa hari lagi dalam Ramadan? Cuba tulis. Kita ada berapa hari lagi? Tengok siapa yang jawab betul. Siapa tahu kita ada berapa hari lagi nak Ramadan? Ya, Wani orang yang pertama type. Okey, Siti Nur Fazilah yang pertama tulis, yang kedua. PT Salahuddin Ayub yang pertama tulis, yang ketiga tulis. Okey, kita ada 15 hari lagi menjelang Ramadan. Hari ini hari ke-15 Syaban. Kita berada di nisfu Syaban. Hari inilah kita nak belajar, nak training, nak berhadapan dengan Ramadan. Kita nak jumpa Ramadan ni. Apa persediaan kita menjelang Ramadan? Baik, salam nisfu Syaban kepada semua. Baik, jom kita tengok apa yang persediaan-persediaan yang kita perlu buat. Baik, kita akan jumpa Ramadan lagi 15 hari. Ini masa yang kita nak train diri kita. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan kita difardukan berpuasa. Ni nak training ni. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. 15 hari dah. 15 hari lagi akan jumpa Ramadan. Baik. Jadi kita difardukan, diwajibkan berpuasa. Jadi Allah bagi dalam 12 bulan tu ada 1 bulan untuk kita bagi rehat. Bagi rehat perut, bukan rehat kita, rehat perut. Perut ni ibarat enjin. Pernah tak perut kita berehat? Perut kita berehat sewaktu kita berpuasa. Dia berehat dalam 12, 13, 14 jam bergantung kawasan lokasi kita tu. Bayangkan kalau tidak pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan, enjin perut tu bekerja. Perut tu bekerja. Sentiasa bekerja. Bayangkan kalau kereta ataupun enjin yang sentiasa bekerja 24 jam sepanjang tahun, sepanjang hayat dia, maka dia cepat hangkang, cepat rosak. Tapi Allah ni bijaksana. Dia bagi kita peluang untuk restkan perut kita. Baik, ini yang kita nak buat. Kita nak mulakan daripada awal. Apa yang kita nak capai untuk Ramadan kita nanti? Kita nak capai Ramadan kita nanti, Ramadan yang sempurna. Kita nak puasa 30 hari. Bagi lelaki yang sempurna, yang dapat puasa. Perempuan puasa sedapatnya. Dia ada cuti. Jadi kita nak puasa tu now kena training. Sekarang ni Isnin Khamis nak kena buat. Siapa yang puasa hari ni, puasa hari putih 13, 14, 15 Syaban. Ni kita training perut kita ni. Dan kita nak solat tarawih 20 rakaat, kita dah kena training daripada sekarang. Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu, sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Nak bangun malam bertahajud. Nak belajar solat duha. Dan kita nak khatam 30 juzuk Al-Quran. Nak khatam jangan tunggu Ramadan baru nak start baca. Hari-hari kena baca daripada sekarang. Buat sehari semuka. Satu hari satu muka. Nak train banyak lagi, satu hari satu juzuk. Baru cukup 30 hari. Ni lagi 15 hari ni kena buat laju sikit, up sikit, 2 juzuk. Baca je Quran. Bukan baca Facebook. Bukan baca IG. Bukan baca TikTok. Kena train awal bagi mereka yang nak menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Dan bantu banyak kerja amal. Buat kerja amal. Contoh apa? Contoh kerja amal. Ajak orang jadi sihat. Ajar cara permakanan, buat video sihat, buat video masakan sihat. Buat apa saja yang kita boleh bantu orang. Bersedekah. Sedekah F1 kan. Sedekah teh, bancu teh dekat makcik-makcik cleaner tu, dekat sekolah kita tu. Kan nak pergi sekolah dah kan bulan 4 kan. Kan. Jadi tolong orang, banyak bantu kerja amal. Tolong orang sihat dan jana ekonomi ummah. Dan yang kita buat ini betul on track.
nak menjadikan Ramadan kita yang terbaik, now kita kena start training. Boleh macam tu. Siapa yang bersemangat, tulis saya semangat. Sebab kita nak train ni 15 hari lagi, sebab saya nak dedahkan bagaimana cara untuk mendapat Ramadan yang terbaik. Okey, terima kasih Akmal Rashid yang bersemangat, Dian Azrina yang bersemangat, Sahar Sarhana yang bersemangat, Wawa DDYPC yang bersemangat, Sharifah yang bersemangat, Dila, Liasid, Azimah, Naila, masya-Allah tabarakallah, dan semua yang bersemangat dalam ni. Banjai yang tadi baru celebrate birthday. Bagi kek buah. Okey, betul kan? Baik. Jom kita warming up dari sekarang. Jom kita warming up yang bersemangat ini. Baik. Jom kita mula baca Al-Quran dari sekarang. Besok ada kelas ngaji. Kita ada 500 orang dalam ni. 499. Pastinya orang yang ke-501 tak dapat masuk. Kita sebarkan link kelas mengaji tu. Ajak orang mengaji. Itu mengaji kita buat. Kalau anda boleh masuk dekat Quran Hour, masuk Quran Hour. Kalau anda buat dekat surau, mengaji di surau. Baca di surau di masjid. Baca Al-Quran. Lagi banyak Al-Quran kita baca, lagi mudah rezeki kita. Jom puasa sunat Isnin Khamis. Esok hari Isnin. Assalamualaikum. Hari Khamis, Isnin dan Khamis, puasa sunat. Dan qada, ada 15 hari lagi. Siapa yang belum selesai qadanya, malam ni jentik hati. Qada tak habis lagi. Assalamualaikum. Kan, jangan enjoy je. Seronok nak raya, baju dah tempah. Qada tak selesai lagi. Kan. Kalau yang tak ada cuti, dapat perempuan yang dapat 30 hari lengkap, bersyukur Allah bagi lebih. Tapi ingat, qada wajib qada. Tidak ada alasan untuk tidak qada. Waalaikumsalam. Sarana jawab juga. Baik, tidur awal. Bangun awal, tidur pukul 10. Habis je training ni terus tidur. 10.30, 11. Bangun awal, 4.30 dah bangun. Salam tahajud. Bagi salam tahajud dekat geng kelas ngaji. Geng online coaching, geng club, geng kawan-kawan syurga kita. Kita nak bina satu komuniti ni, komuniti Islam, komuniti Muslim yang bertakwa, komuniti Islam yang berjaya, komuniti mukmin Muslim nutrition. Macam tu boleh? Boleh macam tu? Bangun awal, tidur awal. Baik. Muhasabah, banyak muhasabah diri. Aku ni banyak dosa ke tak? Aku ni banyak tipu orang ke tak? Post gambar-gambar yang tak betul, kan? Buat posting tu posting yang jujur. Nak share kebaikan, jangan share benda yang tak betul. Gambar nak share tu gambar yang tutup aurat. Biar orang panggil apa dia panggil? Syariah compliant. Tolong tulis tu syariah compliant. Ini saya tegur diri saya lah, saya ingatkan diri saya juga. Kadang-kadang kita nak post gambar senaman, gambar orang bersenam, gambar orang yang sihat. Tapi gambar tu tidak syariah compliant. Contohnya kalau perempuan nampak pusat, nampak peha. Lelaki tengok terliur tau. Dia siap lap je. Kan? Saya pun kena tegur juga sebelum ni. Bila adalah beberapa gambar yang tidak syariah compliant. Jadi jom kita mulakan, kita kena kikis dosa-dosa kecil yang kita buat ni. Kerana dia dosa kecil tapi dia big impact. Rezeki kita ketat. Sebab tu bila kita buat promotion, buat paid review, buat 9 diamond posting, tak masuk-masuk sebab gambar kita tak senonoh. Assalamualaikum. Siapa yang rasa nak live boleh live, tak apalah. Ustaz Man ni cakap sentak aku hari ni. Tak nak masuk dah kelas, tak apa. It's okay. Nanti anda pergi lagi akan dapat jumpa orang yang sama juga. Akan 1 Ustaz Man hilang, 10 Ustaz Man datang. Macam tu. Boleh? Kan? Gambar kena syariah compliant. Biar orang tak pernah cakap tapi kita cakap, kita buat. Siapa nak cakap? Siapa nak buat? Kita buat. Kalau yang berzumba, beraktiviti tu tolong kawal. Jaga percampuran lelaki perempuan. Nak post-post gambar yang sesuai. Jangan pakai ketat. Muhasabah diri. Gambar testimoni kena tutup aurat. Betul. Kesian mereka. Kesian kita. Zas. Kan? Sebab kita nak pergi Ramadan ni, kita nak jadi Ramadan yang terbaik. Mungkin sebenarnya orang tak pernah cakap. Tapi yang ni saya kena cakap. Tak nak terima tak apa, it's okay. Boleh block saya lepas ni. Baik. Banyakkan masa dengan Allah. Banyakkan masa dengan Allah. Bukan banyakkan masa dengan online. Banyakkan masa dengan saya cakap untuk diri saya juga. Dan hebahkan tentang ketibaan Ramadan. Ramadan ni, siapa suka promosi? Kan?
Bayangkan promosi pack Ramadan baru ni. Buka pukul 10. Belas saja buka awal 8.30. Siapa yang masuk awal dapat order awal. Siapa yang tak sempat 10.30 dah tutup, dah stok habis. Sebab apa? Sebab promotion. Ramadan bulan promotion. Banyak promosi Allah bagi dalam bulan Ramadan. Pahala berganda. Pahala berganda dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena hebahkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Baik. Baik, betul cakap Miss Liz. Aurat-aurat yang mudah diabaikan ni, kalau perempuan, seluruh anggota adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Perempuan wajib pakai stokin. Halo, Assalamualaikum. Stokin adalah wajib. Okey, tak apalah. Cukuplah siapa yang tak pakai lepas ni pelan-pelan tak pakai, kan. Kalau orang tegur pelik tak apa, kan. It's okay, no problem. Kita pelan-pelan berubah. Tahniah kepada yang sebelum ni tak pakai tudung, dah pakai tudung, kan. Syukur, kita gembira menerima kebaikan-kebaikan tersebut. Dan mudah-mudahan asbab nutrition, sel-sel otak kita berhubung dan kita pun nak jadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Baik. Apa persediaan anda untuk Ramadan kali ini? Jom kita prepare. Kita nak bersedia ni. Jom kita bersedia. Baik. Yang pertama, siapa yang dapat pack Ramadan baru ni syukur. Tahniah, alhamdulillah. Kena prepare F1. Sebab apa kalau saya cerita sebab apa kena prepare? Kena faham dulu F1 ni apa, Formula 1 ni apa. Sebab kita nak cari makanan yang terbaik, makanan yang seimbang. Jangan saya minyak. Alhamdulillah sedapnya. Halo Mandarin. Baik, makanan yang seimbang dan berkhasiat, rendah kalori, tinggi nutrisi dan rendah kadar GI dan penyerapan yang pantas. 0.03 saat masuk dalam sel salur darah. Bayangkan kalau makanan itu berbentuk pepejal. Kalau bentuk pepejal, kita kena kunyak, nyak, baru dapat hadam dalam perut. Tapi yang ni kita minum, gok, settle. Kan? Senang. Dan dia lengkap. Dalam ni ada protein, dalam ni ada karbo, dalam ni ada vitamin, ada mineral, ada phytonutrient, ada makro and micronutrient. Simple. Hidangan ni lengkap, duduk dalam sepinggan. Cepat, sedap, senang, sihat, lengkap. Apa lagi nak? Kita ada the best meal replacement in the world. Halo, Assalamualaikum. The best, tu tak? Yang terbaik. Tak ada makanan lain. Orang kata mahal. Siapa yang pernah dengar kata mahal lah, mahal. Tak ada mahalnya. Ni murah. Murah sebenarnya. Berbanding dengan apa yang kita dapat. Baik. Cubalah kalau yang kata mahal tu, anda beli telur 2 biji, anda beli pisang, anda beli cheddar cheese, anda beli tomato, anda beli blueberry, anda beli avocado, letak sepinggan tu. Letak dalam pinggan. Tengok berapa ringgit. Berbanding dengan hanya segelas shake. Nak proses lagi, nak potong, nak goreng telur, nak masak telur, nak potong blueberry, tomato dan sebagainya. Murah ni, mudah sangat. Cukup lengkap nutriennya. Dan boleh campur dengan susu. Tapi saya recommend orang yang nak turun berat, minum kosong. Tapi kalau nak campur, boleh campur. Itu untuk menikmati. Tapi kalau nak dapat hasil yang luar biasa, yang baik, minum kosong. Bubur 3 scoop, lebih scoop tak apa. Bubur 2 scoop, biasa. Bubur 3 scoop, sedap. Jimat lagi, betul. Jimat berbanding belanja ke bazar. Pergi bazar, kalau untuk kita satu family, RM50 confirm selesai. 2 hari dah RM100. Minum yang ni, satu family, insyaAllah. Dah lah sihat, tak payah pergi hospital lagi dah. Jimat belanja banyak. Masa pun jimat banyak, boleh fokus untuk ibadah. Baik. Dah 2 tahun dah tak ke bulan puasa, ke bazar Ramadan. Baik. Dan F1 tadi, Formula 1 tadi, kalau digabungkan dengan yang ini, Formula 3, lagi baik. Lagi sedap, lagi pekat. Dan ini adalah tambahan protein. Yang ni clean, solid protein. Kenyang lama. Siapa bersahur, amalkan dengan F3 ni, F1 campur F3, insyaAllah perut dia tak meronta-ronta, perut dia tak berkeroncong menjelang jam 10, 12 tengah hari. Kalau tak pukul 12 tu lah, keluar lagu rock, keroncong, nasyid bagai. Sebab apa? Perut kita menderita. Pagi tadi makan nasi, kan? Kemudian
insulin spike, kadar gula naik, kemudian kadar gula turun, kita rasa lapar. Tapi dengan ini kadar lapar tu tak ada, dia sederhana. Lapar tu lapar lah, mana ada puasa tak lapar. Tapi lapar dia tak teruk sehingga seksa kita. Dan satu skop mengandungi 5 gram protein. Solid protein, tak ada perisa. Isolated whey soy protein yang terbaik. Dan hanya 20 kalori setiap satu skop. Siapa yang nak shaping, yang nak turun berat tanpa menggeleber. Tahu tak menggeleber? Kan? Siapa yang, saya tengok orang yang ramai di luar sana yang tak menggunakan Herbalife, dia turun berat, badannya menggeleber. Tetapi orang yang menggunakan Herbalife untuk turun berat, menggunakan Formula 3 dan Formula 1, badannya tidak menggeleber. Boleh pakai lebih tak? Boleh pakai bagi orang yang ada add-on senaman. Dan orang yang nak build muscle, boleh ambil nisbah bergantung kita punya keperluan muscle. Dan ratio yang paling normal setiap 1 kilo 0.8 ke 1 gram protein. Tengok berat kita. Dan kalau Mirul nak main dumbbell waktu bulan puasa ataupun bulan tak puasa, boleh ambil nisbah 3-2 ataupun nisbah 4, 5-4 ataupun 5-3, begitulah. Bergantung kepada keaktifan. Kalau lebih masa bersenam, boleh. Tak ada masalah. Sebab dia protein yang bersih. Berbanding kalau kita ambil protein daripada daging ataupun daripada ayam dan sebagainya, dia campur dengan lemak dalam. Tapi ini solid. Solid. Sebab dan dia tidak ada kolesterol sebab dia sumber daripada tumbuhan. Kanak-kanak berapa skop kanak-kanak bagi F1 je. Jangan bagi F3 lah. Nak bagi F3 pun tak ada masalah, tapi bagi F1 dulu. F3 ni ratu shaping dan ratu saduk. Betul. Apa nak shaping, nak kulit cantik, nak saduk, nak firm, trim and firm, tengok gambar dia kan, gambar keramping tu. Boleh add on dengan Formula 3. Dia punya main dia F1. F1 ni selamat untuk diberi kepada kanak-kanak, kepada orang tua dan semua peringkat umur. Baik. Jadi jom kita tengok keperluan protein. Tak nak lah ambil protein start konon-konon lah kan, mahal lah apalah. Jom kita tengok. Kalau kita ambil daripada roasted chicken and rice, kita ambil nasi. Kalori dia 600 kalori. Lemak dia 23 gram lemak. Ada lemak dalam daging. Dan nak sediakan nak kena masak dan sebagainya. Nak kena penyediaan. Masak, potong dan sebagainya. Baik. Dan katalah tak nak ambil nasi. Tak nak ambil roasted chicken. Ayam bakar, kita ambil fish and chip. Kalori dia tinggi bang. Lemak pun tinggi bang. 850 kalori. Dan lemaknya 47 gram. Tinggi. Minta maaf. Tapi kalau kita ambil Formula 1 dan Formula 3 gabung, baru 229 kalori dan 4 gram protein. 4 gram lemak. Nanti kalau ambil F1 F3 sahur berapa skop, nanti kita cerita lepas ni. Sabar Atirah. Lepas ni kita ajar satu-satu. Sabar. Tahu excited semua nak belajar kan? Yes, ni yang bagusnya dapat anak murid yang baik. Dalam 500 orang malam ni kan. Kan? Baik. Ni herbal aloe concentrate. Saya pun kena ambil herbal aloe sekejap. Bismillah. Baik. Daripada F1 F3 tadi kena ambil aloe. Jom kita belajar tentang aloe. Apa dia aloe? Aloe ni sejenis cecair ataupun yang rumusan yang diambil daripada aloe vera. Sumber dia sumber aloe vera dan tujuan dia kita nak mengganti air minuman manis kita. Jadi air manis tu mungkin dalam kalorinya 90 ke 180 kalori. Contohlah ambil teh tarik ke Milo Ice, tapi kalau bubur ini baru berapa kalori je. Rendah kalorinya dan memastikan kita banyak minum air. Dan dia membantu apa? Dia membantu menyerap mikronutrien. Sebab apa? Ni penjelasannya. Ini bayangan. Ibaratkan dia mencuci perut kita. Dia buangkan kotoran-kotoran yang ada di vilai ataupun rambut perut kita. Siapa pernah tengok perut lembu? Kan sebelum kita cuci perut lembu kan dia banyak kotoran-kotoran kan. Dia macam tuala. Jadi bagi usus yang kotor, dia penuh dengan kotoran dekat situ. Kita makan lemak minyak melekat dekat usus kita, dekat tali perut, dekat vilai tu, rambut perut tu. Dan cara nak cuci dia, kita kena minum aloe banyak. Lepas ni beli aloe banyak. Dan bila kotoran tu keluar, vilai tu akan tumbuh sihat. Saya bukan ahli sains tau. Saya ustaz. Tapi saya dah 10 tahun dah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, banyak pergi training dalam dan luar negara dan saya dengar sendiri daripada orang yang dah 30 tahun guna Herbalife. Saya baru 10 tahun.
30 tahun, 36 tahun guna Herbalife. Saya nampak masa depan dia. Sebab tu saya bersara sebab saya nampak masa depan saya. Kan? Just ikut cara orang yang dah berjaya, yang hidup sihat lama, hidup lama. Dan dia mengekalkan penghadaman. Bila perut sihat, senang kita nak makan, senang kita nak menghadapkan. Dan dia ada 3 perisa. Original iaitu original lah, dia masam sikit, dan perisa mango dan juga perisa mandarin. Baik, anda suka perisa apa? Tulis kat situ. Kita nak tengok. Siapa, ramai mana yang suka mango, ramai mana yang suka mandarin, ramai mana yang suka original. Ayah saya dia suka yang original, dia masam-masam, terutama kalau perut dia tak sedap. Kalau lepas berbuka tu dia, along ayah nak abang nak apa ni yang original dia tak, yang masam kan. Saya suka yang mandarin sebab dia ada manis-manis. Tapi ada orang dia suka yang mango, dia suka rasa buah. Apa pun semua sedap. Okay, Siti suka mango, Cindy suka original and mango, dia suka masam-masam manis ni. Dalina suka mango and mandarin, Wan Zunita suka mana ada lajunya. Asmira mango pun sedap, wangi, yes. Semua sedap. Kena rasa semua. Siapa yang belum rasa, dia baru rasa original, better rasa mango dengan mandarin. Siapa yang dah rasa mango, belum rasa original dengan mandarin, elok rasa kedua-dua ni. Memang semua sedap. Tak percaya pergi kecek dekat coach tu sikit. Kan? Minta coach barang sesudu 2. Barang sepenutup 2 penutup. Baik. Sangat bagus. Saya sangat recommend. Amalkan dalam bulan Ramadan nanti. Baik. Dan kita ada T-Mix. T-Mix. T-Mix ni, kalau yang kita belajar dulu-dulu, dia senang nak ingat A, B, C, D, E. Dia punya manfaat dia ada A, B, C, D. Senang nak ingat. A, antioksida, awet muda, kulit jadi cantik. Kalau antioksida ni macam apple tu, kalau kita buang kulit kan dia jadi hitam-hitam kan. Jadi kalau fungsi T ni dia akan membantu kita antioksida. Kita tidak cepat dioksida kan, dioksidize. B, burn fat, bakar kalori. Kalau kita minum teh ni dengan air panas, berpeluh-peluh. Macam kita lari pusing badan tu. Try minum dengan teh panas, dengan air panas. Memang power ni. Dan C, cuci perut, cuci usus. Kita minum, dia membantu mencuci perut kita ni. Buang air senam. Dan D, detox. Sakit lutut, sakit badan, sengal-sengal sendi dan sebagainya. Boleh dia keluar. Detox. Terima kasih Wahidah, tolong tulis. E, energy. Kalau saya dulu suka kayu bersikal, saya ambil ni, teh ni sebelum keluar CR7 Drive sebagai minuman. Dan saya nak belanja satu lagi. F, huruf boleh tak? Saya nak belanja satu lagi huruf. Kan, siapa yang tak pernah tahu. Dalam kelas Ustaz Man ada punya ni. Kan, feel good. Ginger panas, biru betul. Feel good. Siapa yang minum teh ni dia akan jadi gembira. Ramadan ni Ramadan yang happy, senang dia nak ibadat. Sebab apa? Sebab siapa yang minum teh dia memang kita panggil dia teh gembira. Feel good. Yes, Antinju tulis semua. Yes. Anda suka perisa apa? Liasit apa ni? Akmal dia suka hot honey ginger. Dia suka hot ke, suka honey ke, suka ginger. Kan? Ada orang suka original. Saya suka peach. Siapa geng peach? Saya suka peach. Tapi ada masa saya suka honey ginger panas. Saya dengan original ni tak berapa sangat. Tapi bolehlah layan original. Sebab mula-mula dulu kita dikenalkan dengan original. Yes. Dalina, peach. Coach Umi, apa? Sedap. Okey. Kita geng peach, kaedah. Baik. Jadi siapa yang belum rasa ketiga-tiga wajib rasa, dapatkan bekalan anda segera. Sempat lagi besok hari Senin sebelum kita tutup EOM ni, dapatkan semua bekalan ni sebelum Ramadan. Dan kita nak start program booster bagi yang join online coaching yang ada program booster dan sebagainya. Dapatkan ini semua sangat membantu untuk kita kekal lebih sihat. Baik. Dan ini yang best. Ini yang paling saya suka. NW nama dia. Sebab yang merumuskan ini mendapat pengiktirafan antarabangsa. The best doctor in the US. Dan dia mendapat the only living doctor yang still alive yang dapat anugerah Nobel Laureate in Medicine. Nobel Laureate, anugerah tertinggi dalam bidang perubatan. Nobel. Sebab apa? Dia kajian tentang nitric oxide yang ada dalam badan manusia. Dan semua kajian tentang nitric oxide oleh Dr. Louis Inaro ni menjadi rujukan kepada syarikat lain, kepada para saintis seluruh dunia. Bayangkan, doktor tu ada dalam Herbalife. Bangga tak kita sebagai ahli nutrition? Bangga. Sebab kita dapat pakar saintis yang paling power. Dia dalam ni ada L-arginine, ada L-citrulina, ada taurin. Dia rasa-rasa lemon.
Saya pengalaman minum NW ni, kalau kita rasa badan tu tersangat penat, exhausted, letih, kita penat bekerja. Ni dah lama tak kerja, tiba-tiba kena pergi kerja kan, dah lama bercuti setahun. Tiba-tiba kena pergi kerja, balik tu rasa lemah, rasa tak larat, nak puasa ni. Amalkan NW dari sekarang. Anda akan rasa sel darah kita tu terbuka, jadi darah tu jalan lancar, sel-sel otak mula berhubung, buat kerja pun senang, driving power, segar, nak balik kampung nanti segar, buat kerja boleh fokus. Baik untuk lelaki dan juga wanita. Baik. Ni sel aktivo. Sel aktivo juga dia ada manfaat membekalkan antioksidan kepada tubuh badan, dan dia sesuai untuk semua golongan. Dia macam tambahan nutrien, macam multivitamin kepada tubuh badan kita, dan dia membantu meningkatkan metabolisme. Metabolisme ni badan kita ni bekerja. Dia membantu badan kita bekerja kan. Kita bekerja ni, makan, minum, tidur, kerja. Siapa makan sel aktivo akan rasa aktif. Dan kencing dia pun agak kuning sikit. Siapa yang sesuai minum aktivo? Sel aktivo ni, yang makan, dia bukan minum, dia makan, dia tablet. Orang yang tak berapa nak diet dengan baik. Maklumlah kerja dia padat, tak tentu masa dan sebagainya. Dan orang yang mengamalkan hidup sedentary, tidak aktif. Link YouTube ada tadi dia. Nanti kita minta lagi Aisyah untuk share link YouTube. Baik. Orang yang yang aktif, yang mengamalkan senaman. Orang yang bekerja dalam persekitaran yang banyak tekanan, banyak fikir, selalu tertekan dan sebagainya. Bagi otak dia relax sikit. Dan orang yang bekerja dalam keadaan yang selalu tercemar. Okay, terima kasih Zu yang share link kepada YouTube. Nanti boleh share, boleh tengok balik di YouTube. Baik. Jadi dapatkan sel aktivo. Dan ni penting juga, multivitamin. Okey, betul kata Kak Ita, baiki sel-sel wanita selepas bersalin, dan yang belum bersalin pun sama, bagus. Yang belum kahwin, amalkan daripada sekarang, daripada anak dara. Kalau mak dara pun jadi anak dara, bayangkan anak dara jadi baby terus kan. Okey, multivitamin ni membekalkan keperluan vitamin dan mineral selain daripada yang ada dalam F1, dan bagus. Dia ada kalsium, ada vitamin D dan magnesium. Jadi dia all in, tak payah nak beli satu-satu, nak beli vitamin D, nak beli magnesium, nak beli kalsium. Kalsium kita ada kalsium plus. Bagusnya dia ada A, vitamin A, C, E dan zinc yang badan kita perlu. Jadi dia multivitamin, semua keperluan vitamin ada dalam satu produk. Itu yang mudah, yang bagusnya. Baik. Dan semua ni adalah keperluan badan kita dan ada dalam produk Herbalife. Syukur Alhamdulillah. Allah bagi kita jumpa platform. Ramai orang yang jumpa tak nak, ramai orang yang nampak tapi buat-buat tak nampak, buat-buat buta. Tak nak menolak, hati tak bersedia menerima, tapi bersyukur. Allah pilih kita berada dalam circle yang betul. Jaga circle ni, kita ada 500 orang ni. Ramai orang di luar sana nak masuk tak dapat ni. Bersyukurlah. Allah bagi dengar malam ni. Tak ada ulangan lah, tak ada ulangan. Mungkin slide ni boleh diulang, tapi ulangan ni mungkin kita boleh tengok kat YouTube. Anda wajib cari link YouTube ni, bagi tim anda dengar, bagi mak dengar, bagi abah dengar, bagi keluarga dengar, bagi orang-orang yang tersayang dengar. Sebab apa? Benda ni mudah. Bagi je masuk mulut, bagi masuk tekak. Saya akan ajar rahsia dia lepas ni. Lepas ni rahsia dia. Ini baru pengenalan. Pukul 10 baru pengenalan. Senyum Kak Ifah. Okey. Semua ni tadi ni badan kita perlu ada dalam badan, makronutrien. Itu yang kita sebut awal tadi. Apa itu makronutrien? Apa itu mikronutrien? Semua ni badan perlu. Baik. Persoalannya, dah ada ke bekalannya? Dah beli ke? Ulangan energinya tak sama. Ya betul. Ni malam ni energi ni. Sangat energi. Saya kena pula NW air tangan isteri sendiri. Bukan air tangan isteri orang lain. Kalau kita minum kat kedai, ramai mana suami yang minum di kedai air tangan isteri orang lain, air tangan makcik kedai. Saya suka air tangan isteri sendiri. Sweet gitu. Cia kan. Okay, go on. Baik, nak cerita pengalaman Herbalife. Baik, siapa yang dah guna Herbalife dalam bulan Ramadan? Yang pernah guna dan berapa lama anda guna? Tu cerita sikit dekat ruang chat. Cuba share sikit. Saya dah 10 tahun, saya dah 3 tahun, saya dah 2 tahun. Tulis sikit. Saya tahun kedua kata Mas.
Mas tahun kedua. Alhamdulillah 8 tahun Nora. Nora ni suami dia orang Sudan. Bayangkan 2 tahun Jenny. 28 hari Tania Nur Azam. Romantik lah Ustaz saya. Mestilah sayang isteri. Siti 12 bulan. Alhamdulillah. Afifi 3 tahun. Tania. Salmi 5 tahun. Lajunya. Odi 3 tahun. Isti 5 tahun. Zihin 8 tahun. Syuhada 3 bulan. Yes. Go on Syuhada. Saida 8 tahun. Tim coach 11 tahun. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Zubaidah 4 tahun. Akmal Rashid Ramadan pertama. Ni kita nak cerita untuk orang-orang yang Ramadan yang pertama ni. Baru 8 bulan. Mel dah 9 tahun. Alhamdulillah. Baik. Ni pengalaman Habibullah. Ni iftar saya. Real iftar. Makan makanan. Mulakan dengan shake dulu. Kalau saya lah. Yang pertama masuk mulut. Selepas kurma adalah shake. Kemudian saya solat maghrib dulu. Minum shake dan aloe dan teh. Dah solat maghrib, lepas tu baru makan. Ini untuk ambil gambar, kita sediakan semualah. Saya suka makan panas-panas. Ini gambaran dia lah, ni dengan anak dan isteri saya lah. Baik, ini untuk sahur. Baik. Yang ni yang saya nak share ni. Saya nak share apa yang saya buat. Yang saya amalkan. Saya dah tahun yang ke-10. Mungkin cara saya tak sama dan cara saya tak sesuai. Tetapi ini cara saya. Anda boleh ambil dan adapt dan sesuaikan dengan diri anda. Yang mudah-mudahan memberi gambaran, memberi manfaat. Beri idea macam mana nak buat. Boleh screenshot, share dengan tim. Tulis nota supaya dapat share dengan semua orang. Supaya pahala ni berganda. Iza mata banu Adam in qata malu illa min salas. Sekiranya meninggal, mati seorang anak Adam itu terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariyatin, ni kita kongsi ilmu ni, sedekah jariyah. Kita catat, screenshot, share. Lagi mana orang amal lagi tu kita dapat pahala. Sedekah jariyah. Aw waladin soleh yuntafa'u bihi. Kan? Aw waladin soleh atau anak yang soleh, aw ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Jadi semua ada dalam package yang kita belajar malam ni. Baik. Jom kita tengok. Macam mana cara bersahur yang terbaik? Ni saya buat, saya amalkan, mungkin boleh guna untuk orang lain juga. Pertama bangun awal, 4:30 dah bangun, solat dulu, tahajud, hajat, istikharah, taubat. Kalau sempat buat tasbih, lepas tu tutup dengan witir. Masa solat tu minum aloe atau minum collagen. Sekarang ada collagen, dulu tak ada collagen. Minum collagen. Minum herbal aloe. Saya kalau bangun malam memang saya minum. Bangun saya akan buat collagen dulu, solat. Habis secawan sebekas ni, merah ni, saya buat aloe ataupun teh. Kemudian minum T-mix ataupun guarana. Guarana ni bagus untuk otot. Tak ada dalam cerita tadi ya. Bagus otot lah, bagus untuk otak. Lepas tu sahur sebelum subuh tu kita dah start. Mana dia dekat-dekat nak subuh. Lagi beberapa minit nak subuh, 5 minit sebelum subuh dah boleh buat shake blend pekat-pekat. Bubur 4 scoop F1, 1 scoop F3. Cukup. Bubur ais sikit. Blend, minum. Nak sedap tambah mix fiber inulin, tapi saya tak tambah sebab saya tak suka. Saya suka minum asing. Isteri saya dia tambah mix fiber, saya kenal. Bubur mix fiber kan? Tapi boleh, siapa nak kulit cantik bagus sebab dia serat. Dan boleh tambah dengan night work sebab dia energi sepanjang hari. Ini untuk bersahur. Screenshot, share dengan tim, share dengan insan tersayang. Ini yang saya buat. Siapa yang nak 10 tahun bertahan, siapa yang nak cepat dapat hasil jana pendapatan, siapa yang nak amalkan dalam kehidupan. Senang je kerja belah ni. Dan saya happy buat kerja ni. Inilah satu-satunya kerja yang happy. Sebab kita dapat real. Tak tahu lah nak kata kerja tak kerja. Sebab kita hidup. Herbalife is life. Kita hidup. Amalan sunat, amalan ustaz masa Ramadan. Solat sunat tahajud, istikharah, hajat, witir, taubat. Yes. Bukan saja Ramadan. Sekarang pun dah buat. Sebelum saya bersara pun setahun saya buat solat sunat hajat, solat sunat istikharah. Saya sampai sekarang, walaupun dah bersara setahun. Sebelum bersara pun setahun saya dah buat. Night work tu apa? Night work tu tadi ada NW. Yang kita sebut tadi dalam awal. Night work. Bagus untuk night work. Herbalife is life. F1 berapa scoop? F1 saya buat 3 ke 4 scoop dan F3 1 scoop. Air sejuk. Okey, saya suka air sejuk. Air daripada water cooler, daripada saya pakai apa nama kuku tu. Bukan kuku, bukan nama ni lah. Kan? Okey. Air sejuk, saya suka air sejuk. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ilmu ni sampaikan, sebarkan. Boleh? Baik, ini sahur, ni muka bangun tidur. Tapi muka bangun tidur pun mata tegir. Blender. Kadang-kadang minum daripada blender je, senang, cepat. Air kowe. Betul. Tadi saya punya jenama bukan kowe. Bukan nama jenama kita. Korea. Nama dia Korea.
Dia abang kepada kowe. Okey. Dan untuk berbuka, ini yang saya amalkan seperti yang saya sebut tadi. Minum shake dulu. Ya, saya halalkan ilmu ni Minum shake dulu, tapi kurma lah dulu. Kurma tu sunat hukumnya. Lepas kurma, terus minum shake. Lega, kenyang minum shake ni. Dia masuk dalam 0.03 saat, zas masuk dalam kita punya badan. Segar. Terus masa macam ada lampu ni kat badan. Kuat terus. Baik. Kemudian minum aloe dan teh. Kemudian pergi solat dulu. Solat maghrib. Kan? Kemudian nak minum teh tu kalau tak nak berpeluh minum teh sejuk. Kalau minum teh panas berpeluh. Tapi sebab saya solat maghrib dekat aircon. Surau kami ada aircon. Surau di Lost World. Jadi sejuk, minum teh panas. Memang power, memang sedap. Solat maghrib berjemaah, besar pahalanya. Kemudian lepas maghrib barulah ambil hidangan suku-suku separuh atau hidangan sihat yang kita makan tengah hari. Lepas solat maghrib. Tapi kalau ada dalam keadaan tertentu, mungkin malam tu ada program aktiviti, kelas dan sebagainya, kita boleh ambil lah lepas aloe teh shake. Tapi kenyang sangat. Dia kenyang tapi selesa. Berbanding kalau kita makan dulu kenyang, sengkak. Boleh sengkak, faham tak sengkak? Kenyang tapi tak selesa. Macam tu. Terima kasih Ayu, tolong tulis balik. Boleh screenshot yang ni. Baik. Kemudian sebelum isyak, sementara tunggu tu boleh mengaji, buat teh guarana ataupun makan kita punya omega 3, omega 3, fish oil, boleh makan multivitamin, boleh makan sel activo dan boleh makan, kalau kita minum banyak boleh ambil TC formula. Kan? Betul. Kenyang dan selesa. Perut tu kenyang tapi dia tak seih. Saya tak reti nak gambarkan dengan perkataan. Dia tak teruk lah. Berbanding dengan kita makan yang pepejal, kita tak boleh nak bangun, tak larat. Rasa ngantuk je nak sembahyang isyak. Gitu. Tapi kalau ini kita rasa cergas. Adalah rasa nak ngaji, ada rasa nak tidur. Macam tu. Baik. Ini contoh berbuka puasa. Amalkan pemakanan yang kurang minyak, kurang manis, kurang masin. Kukus, bakar, rebus. Ini lauk tempe bakar, guna air fryer. Bertambah semangat tunggu Ramadan. 15 hari nak Ramadan, geng. Ni malam ni kita belajar ni. Semangat ni ada 500 orang. Seorang keluar baru seorang lain boleh masuk. Bayangkan. Tak sedap rasa sedap, tak sengkak, tak sekak. Gitu Baik. Ini juadah real kami bukan buat-buat. Dan kami memang ambil gambar dan share dengan grup dan kita berbuka walaupun di rumah masing-masing. Tapi oleh kerana kelebihan online sekarang ni, kita dapat share dan berbuka dan bersahur secara berjemaah online. Lepas ni kita buat online sama-sama nak 5 AM club bersahur. Baik. Dah habis solat maghrib, dah solat isyak, kita nak ready for tarawih. Lagi 15 hari ni, training sekarang. Nak tarawih nanti. Sediakan T-Mix, bawa bekal, bawa dalam botol 1 liter tu. Di samping pergi masjid solat surau, boleh promote sekali. Maaf batuk. Letak nombor telefon dekat botol tu. Letak nombor telefon. Tadi saya solat maghrib, jumpa kereta punya Coach Azu di belakang tu. Ada label 24. Power itu syiar. Syiar letak kereta ada logo Herbalife dekat surau. Audi ke, Mercedes ke, Mercedes ke, kan. Apa ni X70 ke, syiar. Oh, siapa tu yang naik kereta Herbalife tu kan? Imam naik kereta Herbalife. Kan, minum aloe teh, shake. Macam tu. Oh, betul. Ini Herbalife tapi puasa cupa-cupa. Kan, ajak berkongsi malu. Kan? Kan. Lepas ni tukar. Kita mesti excited sikit. Excited. Baik. Terbalik boleh tak? Solid food sahur, berbuka dan malam dengan HL saja. Solid food sahur. Kalau saya lah, better solid food selepas berbuka. Tapi ikut Mirul lah. Tapi saya selesa solid food selepas berbuka. Macam tu. Tapi ikut orang. Tak ada masalah. Ikut bergantung keselesaan. Tak ada masalah. Baik. Okay, Kak Cik suka gila-gila ambil F1 dan suku-suku separuh. Yes, betul. Kadang-kadang saya pun sama juga gila-gila. Bergantung aktiviti. Kadang-kadang ada mengajar kan. Contoh macam ada kelas macam malam ni Kalau ambil suku-suku separuh tak ambil F1, okey ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi pada saya, yang terbaik masuk ke dalam perut setelah perut kita berehat, berpuasa, menahan lapar selama 14 jam, yang terbaik masuk adalah F1. Halo, Assalamualaikum. Tengok baik.
Yang pertama masuk selepas perut kita tak makan, tak minum. Perut ni craving. Nak makan, lapar. Waalaikumsalam, dia jawab pula kan. Yang masuk apa? F1 dulu. Kan? Bayangkan, perut lapar, tiba-tiba masuk sate, tiba-tiba masuk minyak, lemak, garam, masin, gula. Perut tu sedih, kesian, baru je rehat. Shake dulu. Kita pulang, nak ikut nasihat saya ikut, tak nak ikut sudah. Hasil individu adalah berbeza-beza. Saya sampaikan apa yang saya buat. Okey, lepas tu dapat hasil. Saya turun 1 kilo. 1 kilo saja, tapi 65 kali. Ulang. Senang target. Saya nak turun 1 kilo je, tapi 65 kali. Senang target. Berbuka dan murid. Ini tarawih. Boleh tambah dengan alur konsentrate. Letak alur T dekat tempat tarawih. Makan omega 3. Telan macam tu je. Omega 3 ni 3 biji boleh, 2 biji boleh. Dan fokus dalam solat tarawih. Baru boleh buat 20 rakaat. Boleh buat 8 rakaat dengan khusyuk. Ini nak tarawih pun ngantuknya, tak laratnya, imam baca panjang pun boleh dia mohon. Kan? Ini buka puasa F1 dan solat dan baru solid food. Betul je ni. Tepat sekali. Itu yang terbaik lah. Itu amalan yang saya buat dan saya diajar macam tu dah saya buat. No roti john. Nak roti john juga buat selepas solat maghrib. Tapi roti john healthy. Kita buat dalam tiket nanti kat Zahab. Macam tu kan. Boleh, kita ada burger healthy, kita ada spaghetti healthy, kita ada meal plan yang healthy. Dalam grup coaching kan dia ajar. Kami ada 63 resepi menu sihat. Itu dalam grup KKO lah. Ada patty chicken, betul. Roti john healthy, yes. Nanti kita belajar. Betul, kita boleh olah menu, betul kata Iza. Kita buat bagi sihat. Tak payah letak. Kalau kita buat pakai patty chicken, buat burger healthy tu, macam Subway, tak payah letak dia punya sos. Itu pun dah cukup sedap. Kalau F1 Sport boleh campur F3 tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi F1 Sport ni sedap di F1 Sport saja. Blend lama-lama dengan ais, dia jadi macam ais krim. Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau nak tambah tu, dia tambah otot. Kalau main besi, saya recommend tambah. Kalau ada add-on dengan senaman. Sebab dia akan firmkan kita punya muscle ni. Baik. Ni contoh solat tarawih kita nanti. Kan? Mungkin dalam keadaan kita penjarakan sosial tu masih berlaku. Baik. Habis tarawih, moreh. Ni nak Ramadan, ni nak prepare. Baik. Lepas tarawih kan kita lepak kat luar minum kopi kan. Saya tak ada dah. Saya akan ambil tea mix panas. Kalau saya duduk kat situ lepak, saya pun sama 2 kali 5 akan makan bubur, akan makan macam-macam. Saya turun balik lah. Dia akan kena tea mix panas. Atau kalau saya lepak kat situ juga, saya akan bekal bawa tea mix panas dalam apa nama? Dalam bekas, dalam jug ataupun balik rumah minum tea mix panas. Ataupun kalau kita ada kelebihan boleh bawa. Kan saya jenis teh tu tebuk aja. Tak pakai sudu. Tebuk, curah aja. Asal color teh jalan. Bagi orang rasa, bagi masuk tekak dia. Biar orang tanya, ni air apa Ustaz? Bagus ni Ustaz, tak payah bawa gula. Ustaz, saya tak boleh tidur semalam Ustaz. Ustaz, saya rasa best Ustaz. Nampak? Senang nak dakwah orang jadi sihat. Misi kita, betulkan niat innamal a'malu binniat. Jangan niat nak berniaga. Betul lah, boleh lah niat nak berniaga. Tapi niat nak bantu jemaah, niat nak bantu pakcik tu. Halo, Assalamualaikum. Ini kita tengok orang pun. Nampak mata tu ada RM. Zaz. Tak salah. Bagus kita nampak peluang. Tapi niat terbetulkan. Kita nak bantu dia jadi sihat. Okey tak macam tu? Kan? Baik. Siap bagi nombor telefon lagi Zah kan? Nak follow Ustaz Murid. Mari sini, datang sini Mirul. Kita bersahur, berpuasa bersama-sama. Boleh? Kemudian bancuh untuk isi keluarga. Kalau kat rumah boleh bancuh untuk mak, untuk ayah, untuk anak-anak, untuk suami, untuk isteri. Suami bancuhkan untuk isteri kan sweet macam tu. Kan dah lah dapat solat sama-sama, bancuhkan. Wish ya Allah, inilah peluangnya. Belanja F1. Bagi jemaah tu rasa, bagi ahli keluarga rasa. Kita kadang-kadang dalam keluarga kita, adik-beradik kita pun belum pernah rasa F1. Belum pernah rasa teh. Nak bagi tu kedekut, mahal katanya. Cuba bagi, rezeki akan berlimpah. Tambah dalam bulan Ramadan. Belanja alur tu lebih sikit. Belanja. Hari ni belanja dia rasa mango. Rasa sikit je, berbusa sebekas tu. Sepenutup. Why not? Kita buat benda baik dalam bulan Ramadan. Ni nak menjelang Ramadan, 15 hari lagi. Baik. Ini suatu kami berbuka, berjemaah.
di rumah Kak Imah dan Yan, Ustaz Ghazali ada masa tu dengan anak saya semua. Real, kita berbuka masa ni kami solat berbuka syek dulu, kurma, minum syek, solat maghrib berjemaah, baru makan suku-suku separuh. Masa ni makan pun dalam bekal kan. Baca sama-sama. Ini baik tak? Berjemaah ni sebelum pandemik lah, sebelum COVID dulu. Sekarang ni boleh buat dulu, hari tu tak dapat nak buat. Baik. Tadarus, bertadarus. Lepas habis Moreh, start ngaji. Kita nak fokus ibadat. Bulan puasa nak fokus ibadat. Berganda. Jadi malam tu tak ada kelas online ke apa ke, kami buat kelas pada siang hari. Sepanjang 10 tahun saya Ramadan, kelas online saya pada siang hari. Sakit lutut macam mana? Kurangkan berat badan. Sakit lutut tu sebab badan berat, kaki kecil. Minyak tu dekat kepala lutut tu dah longgar kat ni kan. Jadi berat badan kalau dia setiap contoh 7 kilo berat badan, dia menekan 1 kilo otot ni, saya lupa dah penyakit lupa dah saya. Tapi berat badan tu akan membebankan kita punya pertemuan antara lutut ni. Baik. Kurangkan berat badan kalau sakit lutut. Minum makan omega 3 banyak. Baik. Minum F1 banyak. Macam tu. Kalau sakit tumit macam mana? Sakit tumit pun sama. Sakit ni punca dia adalah pemakanan. Kalau kita makan seimbang, sakit tumit hilang, sakit lutut hilang. 1 kilo kurangkan 4 pressure 4 kilo. 1 kilo berat badan yang diturunkan, kurangkan tekanan 4 kilogram. Terima kasih. Ustaz Salah yang bantu saya. Saya lupa tadi. Baik, kalau sakit tumit pun sama. Tambah add-on collagen. Add-on collagen. Betul kan? Collagen ni membantu kita punya sel-sel tumit. Okey. Sambung. Tadarus, masa tadarus mengaji, kita kena standby alur. Macam ni dia alur dengan timik sudah mana ni. Dan kita ngaji keluar suara. Jadi mengaji tu baca best tak? Suara pun jadi sedap. Kalau Ustaz Salah lagi lah, dia siap tarik lagi, goreng kan. Bukan goreng ni goreng mengaji, tarik. Walaupun lah contoh macam tu kan. Ustaz nanti bagi ayat-ayat belah yang Ustaz ambil. Ni saya dah bagi ni. Yang merah-merah tu semua. Dalam skrin ni yang merah, T-Mix semua. Nanti boleh tengok balik slide-slide saya tu Dan kita boleh tengok balik dekat senarai apa yang saya ambil. Semua produk saya ambil. Costing tak barang ni? Tak costing. Saya dapat percuma. Sebab apa? Sebab saya bantu orang lain juga. Costing tu hanya diminda. Kalau kita rasa mahal, yes dia mahal. Sebenarnya tak costing langsung, jimat, dan saya dapat duit tambahan dan saya berhenti kerja daripada kerajaan, gaji DG 48. Ambil kau. Nak cerita barang ni tak costing langsung. Sangat murah. Baik. Sangat murah. Okey. Costing tu ada diminda. Yes. Bagi keluarga rasa. Kalau di rumah sambil-sambil ngaji, bagi rasa, tolong bancuh. Kongsi perasaan, tanya macam mana, rasa sedap tak? Cuba tanya. Sedap sebenarnya. Dan kalau boleh bagi rasa semua produk dekat family. Saya dah tulis, dah bagi terang-terang. Saya sebut apa tadi, daripada berbuka, bersahur, berbuka, tarawih, moreh, tadarus. Detail dengan produk dengan apa. Jadi kalau terlepas boleh tengok balik dekat link YouTube nanti. Baik. Ni kita bertadarus bersama keluarga. Inilah masa nak mengaji, nak belajar, nak bertadabbur. Jangan fikir duit, fikir sihat. Betul kata MC kita Kak Ita yang cantik menawan ni kan. Bayangkan. Fikir sihat. Sebenarnya orang ramai fikir nak sihat itu mahal. Berapa kos dia? Dalam kepala nak sihat sebelah kos. No. Nak sihat itu mahal, tapi sakit lagi mahal. Saya ada, ini pengalaman real lah. Saya ada jiran saya, dia kecil manis, nak potong kaki, arwah dah. Nak potong kaki, katanya kena ada 11,000 ke 9,000 untuk potong kaki. Jadi tukar je. Ambil makanan yang sihat, jadi jimat 10,000. Dan saya ada satu lagi jiran lama masa saya duduk di Manja dulu, dia kena operation jantung. Untuk masuk hospital tu dia kena 20,000 sebelum mula operation. Lagi teruk sebenarnya. Nak sihat, tulis. Nak sihat itu mahal, tetapi sakit lagi mahal. Kalau dapat kaki baru 11,000 tak apa juga. Ni hilang kaki. Dah lah kena bayar, kaki hilang. Macam tu. Dan saya pernah bulan puasa tahun lepas. Bulan lepas sahur ada gambar kaki post kat saya.
Ustaz, ini kaki suami saya. Macam mana saya nak uruskan kaki ni? Allah Akbar. Bayangkan, orang hantar kaki yang dah kena potong. Kaki tu elok duduk dalam plastik hitam, gambar kaki tu tak? Kaki tu dihantar yang dah kena potong. Saya kata uruskan seperti jenazah biasalah, kena mandi, kena bersihkan. Bukan mandilah, basuh tu. Kalau saya kata, paling senang bagi pada hospital, suruh hospital uruskan, selesai. Nak sihat itu mahal tapi sakit lagi mahal. Percayalah. Kaki tak ada ganti kan? Nak cari mana? Tak sama kaki yang Allah bagi dengan kaki palsu. Kaki palsu tu kerah. Baik. Apa lagi amalan? Boleh bersedekah. Sedekah apa? Sedekah tak semestinya dengan wang ringgit. Sedekah senyuman pun boleh. Sedekah ilmu pun boleh. Sedekah link pun boleh. Nak sihat ustaz, terutama nak sujud, yes. Ramai orang solat. Ramai orang solat tapi tak dapat sujud. Ramai orang ibadat tapi tak dapat sujud sebab solat atas kerusi. Why not? Sekarang ni kita dapat solat sempurna, solat dapat sujud, itu lebih nikmat. Allah bagi kita tubuh badan yang sihat sebelum ni. Tapi siapa yang zalim? Kita yang menzalimi diri kita. Makan tak nak jaga. Ubat doktor bagi tak nak makan. Tipu doktor. Dah makan dah ubat. Ubat habis tak? Tak habis. Habis dah doktor. Macam tu kata kat dia. Siapa yang jahat ni? Bukan tipu Allah, tipu doktor, tipu diri sendiri. Halo, Assalamualaikum. Dalam 500 orang ni tak adalah kan. Orang tempat lain, negeri Nigeria sana nun. Nipu doktor. Kan? Doktor bagi ubat tak nak makan. Nipu coach, itu memang biasa. Dah habis nak makan kak. Ada lagi. Coach tanya, dah habis nak bagi order kan. Ada lagi. Dah 3 bulan dah ada lagi. Sebab tak usik-usik, tak bergerak. Keras. Dalam grup nipu coach. Alhamdulillah, jangan amalkan lagi dah dalam buatan ni. Baik, sedekah Formula 1. Sedekah T-Mix, bagi semua perisa original. Honey ginger, peach. Sedekah aloe, bagi rasa penutup. Buat bubuh dalam botol mineral tu, bagi sedekah ke masjid. Timbang tak tipu. Timbang pun menipu juga. Kan dia macam mana? Baik, nak merugikan negara. Ubat bukannya murah. Tapi kita ubat doktor bagi tak makan. Saya pun sama kat 2 dulu. Doktor bagi ubat darah tinggi segenggam pun begitu. Tu makan. Punya tak nak makan. Tapi lepas dapat turun berat badan, tekanan darah dah stabil, alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, tak payah makan ubat darah tinggi. Tak mau tipu-tipu bulan puasa. Baik. Sedekah semua produk yang boleh. Cuba kita buat kali ni kan. Kita duit, katalah duit nak sedekah duit, kita tukar sedekah produk. Dapat VP, dapat duit, dapat pahala, dapat happiness, dapat bina kerjaya. Kan baru senang nak jadi presiden tim. Ini kita bagi tips terus nak jadi presiden tim bulan Ramadan. Di samping kita dapat presiden tim di dunia, kita nak juga presiden tim dekat akhirat. Boleh macam tu? Jom. Baik, ni sedekah. Buat syek bagi dekat jemaah masjid, buat syek bagi kat ahli keluarga kalau balik kampung. Jangan kekut, jangan lokek. Dan apa ibadah tambahan yang lain? Ibadah tambahan, bangun malam, sekarang training 15 hari lagi. Sedekah subuh, yes Mirul. Sedekah subuh bagi produk. Kalau dulu sedekah subuh RM1, sekarang up jadi RM5. Kalau dulu RM5 dah up RM5, up lagi RM10. Upgrade. Sedekah subuh, qiyamul lail, solat berjemaah. Dulu solat sorang-sorang kat rumah, sekarang solat dekat maghrib. Kemudian solat duha, amalkan. Dulu duha 2 rakaat, buat 4 rakaat, buat 6 rakaat, buat 8 rakaat, buat 12 rakaat. Training. Hadiri majlis ilmu, jangan miss event. Macam malam ni, bayangkan malam ni anda dapat ilmu banyak mana. Penuh buku ni menulis ni. Syukur alhamdulillah ilmu tu dapat tu kongsi dengan orang. Ambil selfie malam ni kelangan Ustaz Man. Sharekan ni slide-slide ni, screenshot ni. Sharekan happiness, bukan share isi saya. Share apa yang anda happy hari ni. Anda belajar apa? Hari ni saya belajar 1 2 3 4 daripada kelas Ustaz Man. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Zikir. Banyakkan berzikir supaya dipermudahkan rezeki, dan banyakkan berdoa. Dan pagi tadi Ustaz Solah send message kat saya, cerita pasal qailulah, tidur sekejap. Tidur sekejap dalam sebelum zuhur. Apa itu makro and micro? Makronutrien adalah nutrien yang besar-besar ni, karbo, protein, lemak baik. Mikronutrien adalah
sumber khasiat makanan yang fiber, serat fiber, vitamin and mineral, air, itu micronutrient. Jadi nanti boleh masuk balik, ulang kaji balik. Type di Google tu macro and micronutrient. Kalau hari ni baru belajar tahniah kerana Allah bagi pendedahan. Malam ni baru nak nampak apa itu macro and micronutrient. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Mi. Mi 10T Pro. Kan? Itu dia punya nama kan, nama tablet tu. Okey. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita dah 30 tahun hidup, jadi Ramadan yang terbaik sepanjang 30 tahun. Kalau Ramadan ini Ramadan yang kita yang ke-50, Ramadan yang ke-60, kita tak tahu umur kita sampai berapa. Tak tahu. Mudah-mudahan jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita insya-Allah. Dan doa dalam Ramadan adalah doa yang dimakbulkan. Terutama doa orang yang berpuasa. Saya petik sikit hadis daripada Abu Hurairah. Saya baca terjemahannya. 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Yang pertama, seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Doa tak tertolak. Ramadan pertama bersama Abdul Aziz. Alhamdulillah, tahniah Aziz. Doa orang seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka, doanya tidak tertolak. Yang kedua, seorang imam pemerintah yang adil. Dan ketiga, doa orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan Allah akan berfirman, siapa yang puasa hari ni, puasa putih, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti aku akan menolong kamu walaupun selepas beberapa ketika, demi suatu kemaslahatan. Ini orang yang berpuasa. Allah bagi nikmat. Dan 2 nikmat yang Allah bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat menyambut Ramadan al-Mubarak dan selamat nisfu Sya'ban. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Mudah-mudahan perkongsian saya yang sedikit ini memberi manfaat kepada anda semua dan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik untuk tahun ini. Mungkin sebelum ni rasa macam biasa-biasa je Ramadan tu berlalu. Tapi biarlah kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang orang kata apa? Yang lengkap, yang komplit, komplit dari segi ibadahnya, komplit dari segi upgrade dirinya, komplit dari segi body, mind and soul. Body, badan kita, jasadiah ni, mind, fikiran kita dan soul, jiwa kita ni. Sebab jiwa kita ni yang kita nak bawa kepada akhirat nanti, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat ini. Mohon ampun maaf atas segala salah silap. Dan tadi Ustaz Salah ada hantar saya satu doa. Sekejap saya nak baca doa nisfu Sya'ban sikit. Sekejap doa tadi. Okey. Ustaz Salah dia sekarang malam nisfu Sya'ban, apa dia punya manfaat dan keberkatan. Jadi di akhir tu ada doa dia berbunyi begini. Baik, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala siyamina wa 'inna 'ala siyami wal qiyami wa ghadbil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil qur'ani. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mannan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bantulah kami untuk berpuasa, untuk qiyam, untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga lisan dan membaca Al-Quran. Wahai Allah yang Maha Penyayang, wahai Allah yang Maha Pemurah, wahai Allah yang Maha Mulia, wahai Allah yang Maha Memberi kurnia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna minkum taqabbal ya karim. Saya mohon ampun maaf atas kesilapan, ketelanjuran kata-kata. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan diri saya. Saya minta ampun, minta maaf kepada anda semua. Dan insyaAllah saya akan perbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Dan saya serahkan kembali kepada MC kita yang paling comel di seluruh dunia, seluruh Melaya, Kak Ita. Silakan Kak Ita. Alhamdulillah. Dengar tu kita puji dia puji kita balik. Sebelum tu kita minum dulu.
Okey, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas segala perkongsian untuk Fit for Ramadan. Ya, daripada mula kita dapat apa dia, macam mana, bagaimana nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Ustaz share pula dengan kita bagaimana kita nak warm up untuk Ramadan, dan juga kita ada apa dia nutrition untuk Ramadan. Ramadan pula. Apa tu nutrition A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ada 11, iaitu doa kan. Dia punya nutrition yang ke-11 adalah doa. Itu yang kita catat lah. Kalau you all catat lebih tu lain cerita. Okey, kemudian Ustaz juga beri kita nasihat kepada semua ya tentang amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Ya, bukan saja untuk kita makan tapi untuk kita punya kerohanian, ya, lebih kepada mekanisme, dan juga amalan-amalan Ramadan ini kita kena pacak dalam jiwa kita dan juga dalam minda kita. Okey, terima kasih ya. Dan untuk pengetahuan semua, Kak Ika pun baru 2 kali ya puasa Ramadan dengan Herbalife, ya, dengan nutrition, semua nutrition, ya, macam Ustaz juga. Ya, kalau kita tak makan, siapa lagi? Kalau coach tak mulakan, siapa lagi kan? So dengan itu kita akan pergi ke satu, kita belum habis, ya, kita ada satu lagi last 5 minutes yang akan disempurnakan oleh my mentors, iaitu Coach Kop. Dipersilakan. Kawan baik Ustaz ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Siapa boleh dengar, boleh tulis kat situ 1818. Thank you so much Kak Ita. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dapat peluang pula hari ni bagi sharing ya. Dan juga jiran dia tu yang handsome. Ustaz Man. Dengan Ustaz Zahma sebenarnya ada kat sebelah ya. Ada jadi action team. Dan juga Kak Ita ada action team dia, Abang Azam kat sebelah. Thank you so much. Alhamdulillah. Siapa rasa dapat value sangat luar biasa hari ni? Amazing kan? Boleh tulis dekat chat. Thank you so much Ustaz Man. Thank you so much Ustaz Man. Saya juga nak mengalu-alukan rakan-rakan kita yang berada di YouTube. Kerana tadi tak dapat masuk, dah limit kan. Okay, semua orang pun excited dekat YouTube tu. Ada 200 orang, dah turun dah sikit. 200 orang di YouTube. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tahu tak, kita banyak belajar tadi, tapi mesti ingat pasal cerita Ustaz, betul kan? Cerita yang dia turun 1 kg tu. Sama bila-bila mesti ingat, betul kan? Tak ingat dah yang vitamin A ke, vitamin B ke, yang dalam mikro tak mikro tadi kan. Alhamdulillah. So memang kita ni as a human, saya ada pernah jumpa satu quote. As human ni dia spesies yang belajar melalui metafor, melalui filosofi. Dia ada structure, tapi dia berfikir macam tu, tapi dia lebih mendalam pembelajaran dia melalui cerita. Lepas tu dia ada setiap cerita tu mesti ada pengajaran dia. And always in any story dia akan ada two side of the story. Kan? Jadi kita akan ada story daripada pengalaman dia dan kita dapat pengajaran dia juga. Okay. Siapa dekat sini excited nak belajar lagi? Say I. I ke Isa kan? Kalau kat kamu saya I. Okay. So jom kita boleh tengok lagi another story yang saya nak share. Okay. This one last 5 minute quick one. Siapa yang first time jumpa dengan saya, nama saya adalah Assakof Abdul Sattar. Boleh panggil Kof ataupun panggil Kof Assakof. Boleh follow IG saya tu, tak ada tips-tips nak kurus IG saya tu, IG personal. Alright, next, this is the story yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat ditunggu oleh kita semua. Okay, jangan lupa hari Sabtu ni kalau nak dengar story kisah seorang usahawan. Bukan calang-calang punya usahawan ni, kontraktor kelas A. You rasa kalau kontraktor kelas A ni kontraktor biasa-biasa ke luar biasa? Mesti luar biasa. Kontraktor kelas A, dia dapat projek dah juta-juta dah projek dia. Dapat complete projek juta-juta. Tapi dia terus mencari. Apa yang dia cari? Dia nampak bahawa masa kehidupan dia tu dia sangat busy. Walaupun ada projek duit berjuta-juta kan.
sangat busy, tak ada masa untuk family, tak ada masa untuk diri sendiri kan. Dan dia nampak peluang dalam Herbalife ni dapat selain daripada menjana kewangan, tapi dapat membantu ramai orang mengubah kehidupan mereka, transform hidup mereka kan. Macam Ustaz tadi, transform 1 kg je, betul tak? Tapi beribu orang dah dalam chat, dalam message yang Ustaz cerita tu, yang dia sharekan meal plate dia kan. Nak ikut Ustaz lah, macam nak join program lah, sampai Ustaz pun dah layan dah beribu-ribu lah dia list tu. Okay, so Haji Asriah dengan Haji Allen kita ni telah 14 tahun pasangan ni dalam Herbalife. InsyaAllah dia akan ada story yang sangat menarik. Bahkan family dia pun dapat ikut juga sampai ke tahap executive president team, dan ada yang millionaire team. Okay, so dia punya cerita ni pasti memberi inspirasi kepada kita. Kita akan belajar sesuatu daripada perjalanan mereka. Okay, kalau you all nampak dekat tepi tu ada barcode tu, siapa yang tengok dekat laptop boleh terus scan dengan dia punya mobile phone. Barcode tu dia akan pergi ke link pendaftaran. Ini open kepada semua ya. Open kepada member Herbalife ataupun non-member. Kan? So make sure tulis nama betul-betul, letak dekat situ nombor telefon yang jelas. Sebab apa tahu? Siapa tahu sebab apa? Sebab ada lucky draw. Wow ke wow? Yes, ada lucky draw ya. Kalau anda memang bertuah, insya-Allah dapat ilmu lagi, dapat lucky draw lagi. Dan jangan lupa share link tu kepada rakan-rakan juga. Kerana kisah-kisah kejayaan ni memang kita perlu terus direct dapat dengar daripada pencerita tersebut. Okay, right. The next one. Okay, excited ni. Siapa ni kenal ni? The next fit Ramadan. Orang yang handsome, orang luar biasa. Coach Musab Omar. Okay. Terus slot, terus book dia punya tarikh tu 4 bulan 4, the day after that kan, hari Ahad juga, masa yang sama. Dan cepat-cepat ambil link daripada coach masing-masing dalam minggu depan kan, simpan dan masuk awal. Kerana dia punya kisah pun sangat luar biasa. InsyaAllah kita akan belajar dengan lebih mendalam. Mungkin dia akan sentuh pasal nutrition, mungkin dia akan sentuh dengan keagamaan juga kan. Banyak kita akan belajar. Tapi rasa this coming Ramadan adalah Ramadan yang sangat-sangat bermakna bagi kita. Sebab apa tahu? Kita ready dengan ilmu. Kalau kita ready dengan ilmu, kita akan lebih yakin untuk go through this Ramadan dengan lebih bermakna. Okay? So itu sahaja, dan pesanan terakhir saya juga adalah untuk remind hari Isnin, Rabu dan Jumaat anda semua dijemput untuk join kelas mengaji kan? Dan juga ada online breakfast club. So, jangan tunggu link daripada coach masing-masing ataupun daripada rakan-rakan anda. Kan? Jangan terlepas peluang ni. Right, itu saja. Selain daripada itu, pesanan terakhir daripada mana aja? Online coaching sesi Ramadan masih dibuka. Yes, kan? Siapa belum lagi masuk online coaching atau belum lagi plan untuk rejoin, terus contact coach masing-masing supaya anda berada dalam circle yang betul. Kerana kita tahu environment is more powerful than the willpower kita. Kita semangat nak turun berat lah, semangat nak beribadah lah, tapi kalau kita punya environment tak betul, end up kita klik Netflix, klik TV kan, bocor kita punya ibadah kan. Kalau kita ada group yang awesome, selalu remind untuk selalu berada di jalan yang lurus dan juga kurus. InsyaAllah. Itu saja Coach Etta, saya pass to you balik. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah bersama dengan Coach Kof tadi the last 5 minutes. So dia dah remind ya, Coach Kof dah remind kita, Ustaz pun dah remind kita dengan macam-macam persediaan untuk Ramadan, dan bukan untuk minggu ni saja, tapi minggu depan tak sabar juga, tapi MC-nya bukan saya lah ya, minggu depan orang lain bagi peluang. So kalau daftar sekarang, jadi kita akan bermula program Ramadan kita bersamaan dengan bulan April tu pada 3 hari bulan kot kan selalunya kan. Okay, daftarlah, jemputlah ramai-ramai. Ya, ambil peluang ini untuk kita menjemput sesiapa saja yang berada di luar sana yang belum pernah join program kita dalam bulan Ramadan ni, insyaAllah.
The first Ramadan is always the first you. Okay, itu saja dari Coach Ita. Bye-bye. Kita jumpa the next feed for Ramadan. Okay, bye. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan.